Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi lagi isu daripada Ustazah Afifah Syahbudin yang mana dia memberikan satu lagi kenyataan yang membuatkan keresahan, kegelisahan kepada orang-orang di Malaysia. Berkaitan tentang fatwa baru keluar, makan painkiller menyebabkan masuk api neraka. Aduh, hai, tak apalah, kita tengok video ni sampai ke sudah. Jom kita tengok video beliau sama-sama. Ada orang dia tahu bila sakit sikit makan belah, kita makan ubat tahan sakit, makan sehingga tubuh badan kita ini ya berdekat dengan kematian. Masa tu ya mulut tidak boleh berbicara, tetapi mata kita melambangkan ya tercengangnya kita, kepakaran yang kita duduk kepakaran hebat ni dengan duit habis banyak, dengan kepakaran manusia yang menyebabkan apa yang kamu masuk dalam tubuh kamu yang haram, yang meragukan, maka ya kamu sedang berhadapan sesuatu panasan yang amat dahsyat tapi tak boleh dibicarakan. Kenapa? Allah dah kunci lidah kamu, kamu tidak mampu. Allah dah kunci lidah kamu, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kamu tidak ada kemampuan. Ingat, ya sesuatu benda yang haram ini daripada Rasulullah SAW diingatkan kepada umatnya. Sedikit benda, setitik benda yang haram dimasukkan dalam tubuh badan kamu, ya selama 40 hari amalan kamu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, doa kamu tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Kiranya Allah ambil nyawa kamu ketika dalam tempoh itu, maka ingat, matinya kamu mati dalam keadaan ya kamu itu mati dalam keadaan hina, dalam melanggar hukum syariat. Sebab itulah dalam Islam Nabi ingatkan kul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir caranya, orang Islam ada caranya. Ibadat, apa perubahan zaman apapun mereka letakkan, apa-apa agenda sekalipun, Allah Ta'ala itulah menjaga manusia. Kecuali manusia itulah sendiri kembali semula kepada Allah, mendekatkan hubungannya kepada Allah, merapatkan dirinya, solusinya sunnah Rasulullah SAW 100%, bukan 80%, bukan 10%, bukan 20%. Bukan boleh campur yang haram meragukan, campur di dalam ya kebenaran dengan kebatilan. Tidak akan ada penyembuhan. Kita dah dengar kenyataan daripada Ustazah Afifah ni, kita kena berikan sedikit reaction berkaitan tentang isu ni. Sahabat-sahabat, sebenarnya saya ni dah hampir menyampah dah, sampai tahap menyampah sungguh dah bila orang minta reaction berkaitan tentang Ustazah Afifah ni. Apa saja isu yang keluar daripada dia adalah isu-isu yang cukup-cukup sampah dan cukup-cukup menyampah. Tapi itulah, apabila orang tanya kita untuk berikan reaction dan kita tengok 2-3 hari ni orang duk sebut benda yang sama, kita berharap moga-moga dengan reaction kita dapat memberikan manfaat kepada orang ramai. Pertama, makan ubat tahan sakit nanti masa sakaratul maut akan menghadapi kepanasan yang amat dahsyat sampai tak boleh nak kata apa. Kalau dia kata tak boleh nak kata apa, jadi berita yang dia lalui itu, perkara yang dia lalui itu, kesakitan yang dia lalui itu, dia tak dapat sampaikan kepada orang lain. Habis tu, macam mana Ustazah Afifah ni tahu? Adakah Ustazah Afifah ni telah berbohong? Sebab tak ada orang bagi tahu kepada dia. Kalau nak tahu dengan cara apa, mesti ada dalil daripada Quran dan hadis yang cerita bahawa orang yang makan ubat tahan sakit ataupun seumpama daripadanya, daripada perkara-perkara yang haram, mata dia akan jadi terbeliak. Dan terbeliak itu maksudnya apa? Terbeliak itu maksudnya ialah dia sedang menghadapi kepanasan yang amat dahsyat. Ada tak dalil tu? Tak ada. Jadi Ustazah Afifah bohong tak dalam bab ni. Jadi kita kena pertikaikan. Kalau dia tak boleh bawa bukti daripada dalil Quran, daripada hadis yang menyatakan bahawa memang berlaku kerana makan painkiller, maka dia telah berbohong dalam bab ni. Walaupun dia kempen lah Facebook dia, kempen dekat TikTok dia, sunnah tidak berbohong, sunnah memang tak berbohong, tetapi Ustazah Afifah boleh berbohong. Yang kedua dia sebut berkaitan tentang masuk yang haram setitik pun
40 hari doa dan amalan tak diterima. Jika mati waktu tu, mati dalam keadaan hina dan melanggar hukum syariat Allah. Tetapi persoalan kita yang lebih besar, adakah painkiller ini adalah haram? Nanti kita kena bahaskan sekejap lagi. Kemudian yang ketiga, Ustazah Afifah ni bawa dalil yang saya rasa pelik benar ajaib. Dia keluarkan dalil qul ya ayyuhal kafirun. Dia kata dengan ini orang kafir ada caranya, orang Islam ada caranya. Saya pelik betul lah pasal apa Ustazah Afifah keluarkan dalil qul ya ayyuhal kafirun. Saya rasa mungkin itu paling mudahlah dalil yang dia boleh ingat dalam kepala otak dia. Sedangkan para ulama ni bang, sebelum nak keluarkan kenyataan, sebelum mereka nak keluarkan satu-satu fatwa, mereka ini bersidang bang. Zaman sekarang nak cari mujtahid mutlak susah. Nak cari mujtahid yang seorang-seorang dia susah. Jadi kita buat satu lagi yang dinamakan sebagai ijtihad ijtima'i. Ijtihad berkelompok. Sehingga fatwa itu dikeluarkan berdasarkan kepada perbincangan secara berkelompok. Perbincangan dengan orang-orang yang mahir dalam pelbagai bidang. Yang tu yang kita namakan majlis fatwa. Dan majlis fatwa itu, mereka ni kadang-kadang mereka tidak ada kepakaran tertentu. Contoh majlis fatwa, mereka mempunyai kepakaran ustaz-ustaz dan sebagainya, tetapi mereka tidak ada kepakaran dalam bab vaksin sebagai contoh. Lalu mereka memanggil doktor-doktor ataupun pakar-pakar vaksin untuk menjelaskan tentang sifat vaksin itu. Apabila telah mendapat gambaran yang sesuai, maka hukum berdasarkan kepada gambaran. Al-hukmu ala tasawwurih. Hukum berdasarkan kepada gambarannya. Lalu dah dapat gambaran itu, ditimbang daripada sudut dalil-dalil syarak. Bagaimanakah hukumnya? Begitu panjang prosesnya. Ustazah ambil qul ya ayyuhal kafirun. Ini dalil budak tadika ya. Dalil qul ya ayyuhal kafirun cantik kalau hang kenakan tempat yang betul. Tapi kalau hang nak pergi kata, oh ini perubatan bukan Islam, ni perubatan Islam. Zaman Nabi SAW ada seorang lelaki namanya Al-Harith bin Qaladah. Dia tidak Islam. Dia tidak memeluk Islam. Itulah pendapat yang tepat menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz baina sahabah. Waktu Nabi SAW nampak ada sahabat sakit, Nabi panggil Al-Harith bin Qaladah. Kadang-kadang Nabi suruh pergi jumpa Al-Harith bin Qaladah. Orang putih panggil nama dia Qaladia. Dia ni adalah orang yang pakar dalam bahagian perubatan, tetapi dia ini bukan Islam. Tetapi Nabi mengambil manfaat daripada dia. Tak ada Nabi kata, oh ni tak boleh ni, qul ya ayyuhal kafirun. Ini adalah perbezaan di antara orang Islam dan orang kafir. Orang Islam dengan cara Islam, orang kafir dengan cara saya. Tidak bang. Ada perkara yang memang Islam dan kafir itu berbeza. Nak tahu macam mana, awak pergi rujuklah ayat yang Ustazah tu sebut. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang bincang berkaitan tentang ibadat. Tak boleh kita abaikan ibadat kita nak samakan dengan orang kafir. Demikian juga kita tak boleh untuk menggadaikan prinsip kita hanya kerana untuk nak menghormati orang kafir. Tetapi kalau dalam bab kehidupan, dalam bab perubatan, dalam bab kesihatan, dia tak kira dah kafir ke Muslim. Yang Ustazah tu pakai TikTok, Ustazah tu pakai Facebook, dia tak tahu ke yang ni dikuasai oleh orang kafir? Dia tak mau kata pula, kata ambil 100% Islam saja. Tak mau lah kata macam tu. Tak maulah. Macam mana kita? Yang terakhir Ustazah tu kata apa? Ikut sunnah 100%. Bukan campur-campuran. Campur yang halal dan haram. Tak boleh campur. Dan tiada penyembuhan dalam isu macam tu. Dia kena ambil sunnah 100%. Sahabat-sahabat dan juga Ustazah ni, saya nak beritahu kepada kita semua bahawa sunnah yang paling awal sekali ialah mempelajari ilmu. Itu sunnah dia. Ustazah kena tahu, sebelum hang nak sampaikan sesuatu benda, Ustazah hang kena ada ilmu. Baru hang keluarkan. Ini kalau dah tahap painkiller kata haram ni, painkiller ni menyebabkan azab ni, ini tahap dah teruk sangat ni. Ni tahap level ni awak kena pergi bincang balik ni, betul ke tak betul otak awak ni. Ini tahap teruk sangat ni. Dia kena tahu bahawa Nabi SAW sebut di dalam hadis-hadis berkaitan tentang mengangkat ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat daripada kalangan orang-orang yang beriman dengan satu darjat, dan Allah Ta'ala mengangkat lagi darjat orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka dengan beberapa darjat. Itu menunjukkan kita perlu mengaji.
Dia bukan kata okey ni untuk sebagian orang je, mengaji ni sebagian orang. Tidak. Semua orang kena pergi mengaji. Ustazah kena pergi mengaji dulu. Kena tahu tentang isu ni. Nak haramkan satu benda bukan senang. Bukan hanya disebabkan orang kafir buat, itu haram. Itu main mana? Dia mengaji tang mana sebut benda tu? Benda yang datang daripada kafir ataupun daripada Muslim perlu dipertikaikan sekiranya ada pertikaian di situ. Sekiranya tidak ada pertikaian, maka al-aslu fil asya' al-ibahah. Itu konsep dia, disiplinnya. Asal bagi sesuatu itu, kecuali dalam bab ibadat, asal bagi sesuatu itu adalah harus. Painkiller harus. Melainkan datang sebab, datang dalil, datang hujah yang menyatakan bahawa ia haram. Sekarang apa dalil, apa hujah yang menyatakan dia haram? Tidak ada haram. Kita tengok apa netizen kata. Jadi dia kata, adakah aku ahli neraka sebab aku selalu makan ubat tahan sakit? Next appointment aku nak cakap dekat doktor, jangan bagi ubat tahan sakit lah. Kang masuk api neraka pula. Tapi aku dah telan banyak ubat tahan sakit ni. Macam mana tu? Makin gila lelaki bini ni. Siapa kau nak tentukan syurga dan neraka? Apalah makcik ni merepek. Orang macam dia ni lah Islam dipandang hina, dipandang teruk. Hari tu buat statement kalau minum susu banyak boleh buat kutu banyak kat kepala ni. Ni makan ubat tahan sakit lah. Macam aku ni banyak makan ubat tahan sakit, masuk neraka lah ya. Aduh, KKM tolong tidurkan dua lelaki bini ni boleh tak? Lepas ni memang aku mati yang paling awal lah. Sebab tak nak masuk api neraka. So tak payah makan ubat sakit sana sini. So korang kalau tak nak masuk syurga, jangan makan tau pembaris. Kalau sakit kepala nak makan ubat menda ni. Ubat tahan sakit haram katanya. Dok diterima amalan 40 hari kalau makan ubat tahan sakit. Risau. Nasib baik ustazah ni dok jadi PM ke-10. Lah, maknanya aku ni ahli neraka ke kalau selalu makan painkiller? So amalan aku tak diterima bumi. Sok lusa kau beranak tak payah makan painkiller, biar denyut kau 44 hari. Meluatlah tengok manusia gini. Kau Tuhan. Ini adalah bukti bahawa ustazah ni dia telah menyebabkan banyak perkara. Yang pertama, menyebabkan agama itu ataupun title ustazah itu dipandang lekeh sampai orang boleh mengata kepada dia macam tu, sampai tahap macam tu sekali. Kemudian dia memberikan pandangan yang tak elok kepada agama ni. Dan saya bimbang kot, takut-takut orang ikut kepala otak bodoh ustazah ni. Saya takut-takut jadi begitu. Akhir sekali saya nak bawa kepada anda satu kenyataan daripada Mufti Pahang. Mufti Pahang Datuk Seri Abdul Rahman Osman menyatakan pengambilan ubat tahan sakit adalah tidak haram selagi tidak mendatangkan kemudaratan kepada individu terbabit. Yang ni penting, tidak mendatangkan kemudaratan. Maksudnya hang tak adalah ambil saja-saja. Tapi orang ambil painkiller ni biasanya disebabkan disarankan oleh farmasis, disarankan oleh para doktor. Maksudnya orang pakar lah yang beri saranan untuk hang pakai painkiller tu. Ataupun hang telah mendapat saranan itu apabila berlaku sekian-sekian, maka pakailah painkiller itu. Maka itu tidak menjadi masalah disebabkan orang pakai kerana ada keperluan, bukannya untuk mendatangkan mudarat. Adakah orang pakai painkiller untuk mendatangkan mudarat sendiri-sendiri? Tak ada. Melainkan orang itu bodoh. Orang bodoh tidak dihukum. An-nadir la yuhkam. Benda yang jarang-jarang tidak dihukum. Kita dilarang mengambil ubat yang ada najis, beracun, guna bahan haram dan memudaratkan. Tetapi kalau ubat tahan sakit itu tidak sampai peringkat boleh memudaratkan, selain doktor pula nasihatkan boleh makan untuk bantu ringankan sakit yang ada. Jadi saya berpandangan kita kena terima nasihat daripada doktor dan ia tidak haram untuk makan ubat tahan sakit. Dalam pada itu Abdul Rahman menasihatkan pihak tertentu untuk tidak cuba mengelirukan kenyataan yang boleh membawa salah faham terhadap agama. Saya rasa mengenai soal ubat ini, individu tiada pengetahuan tentang hal perubatan tidak perlu bercakap mengenai isu tersebut. Kita serahkan pada orang yang lebih mengetahui dalam bidang perubatan. Kalau kita mengulas tentang isu itu, jika tidak betul nanti orang akan pertikaikan apa yang diperkatakan. Beliau juga berharap pihak terbabit untuk merujuk kepada sumber yang tepat sebelum mengeluarkan sesuatu kenyataan. Kita minta nasihat orang yang mengetahui. Kalau nak tahu tentang agama, kita cari ulama. Nak tanya tentang ubat, cari pegawai farmasi yang lebih mengetahui. Jangan mendahului cakap daripada orang yang terlibat dalam bidang perubatan. Itu yang disebutkan oleh Mufti. Tapi saya nak cadang jugalah. Bukan sekadar kita bagi nasihat sahaja kepada Ustazah Afifah ni ataupun suami dia. Saya juga memberikan nasihat untuk ambil tindakan yang lebih lagi kepada Ustazah Afifah ni. Tolonglah buat satu pertemuan antara penguatkuasa agama dengan Ustazah Afifah ni.
dan juga suaminya. Sehingga dibuatlah satu penjelasan kepada beliau supaya jangan bagi kerisauan, kegusaran kepada orang ramai pada isu-isu agama yang tidak patut. Cukuplah kita pening dalam bab lain, jangan pening dalam bab-bab macam ni lagi. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya cadangkan tambah ilmu pengetahuan kita berkaitan tentang halal dan juga haram, berkaitan tentang perkara-perkara asas dalam agama. Jangan tertipu di benda yang ada dalam media sosial sahaja. Beli buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya harapkan anda beli buku ni, baca buku ni, wariskan buku ni kepada anak pinak kita, kerana ia adalah warisan daripada ulama-ulama kita. Ia adalah sunnah yang sebenar-benarnya. Sunnah tidak berbohong. Maksud tu yang ni bukan page ataupun TikTok. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.